Sebab itu membahayakan. Berarti kita membunuh anak-anak kita. Kita membunuh anak-anak kita. Ikutlah dengan apa cara pun. Kerana kelemahan dia tu, kecacatan dia ke apa ke, tidak pergi perang pun, orang lain lintas cepat jalan, dia lambat, slow perjalanannya, ataupun dia tak dengar dengan molek. Sebab apa? Kerana kelemahan dia. Lemah tu kenapa? Kerana tak cukup persediaan. Mana ibu dia. Di sini menunjukkan Nabi SAW walaupun pada dasarnya nak anak ramai, tapi bukan semata-mata ramai. Nak ramai yang sihat, yang cergas, yang bijak, yang berguna kepada masyarakat. Yang berguna kepada masyarakat. Supaya tidak timbul anak-anak ni jadi tak molek dan kita tak boleh dapat anak ramai. Sekiranya tak cukup makan, maka kita kena menyediakan lah. Biar kita ni makmur, biar kita ni maju, biar kita cukup makanan banyak, barulah kita boleh beranak ramai. Cari hak sihat, makanan cukup, suasana pun semua aman, molek, jadi tak jadi masalah. Itu maksud hadis ini. Tidak ada percanggahan hadis yang pertama dengan hadis yang kita baca ni. Cumanya Nabi SAW nak cerita bukti orang Rom dan Farsi bapa tidak apa. Jawabnya kerana mereka makanan cukup. Pok-pok kita ni apa yang jadi lemah dulu? Sebab pok-pok kita tak cukup makanan. Itulah. Keadaan hidup tidak baik, tidak makmur. Maka kesannya dapat dilihat pada anak-anak. Orang-orang Rom dan Farsi, mana ini bukan masalah orang Arab ke orang apa, tidak. Bangsa mana-mana pun kalau cukup, dia boleh sihat. Walaupun dia tu kafir, orang Rom pun. Walaupun dia tu kafir, walaupun orang Farsi tu orang kafir, tetapi dia cukup dari untuk kesihatan jasmani dia ni, maka tak ada sebab lah anak-anak dia tu akan menjadi lemah. Maknanya di sini Nabi SAW bersikap terbuka dalam mengambil contoh orang luar. Orang luar. Mana orang luar? Dia maju. Dia maju. Sebab apa dia maju? Sebab banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Banyak kemudahan, kaya, senang, nak belajar apa, nak pergi mana pun boleh. Tak ada talah, tak ada terganggu apa. Sebab apa dia maju? Sebab tu nak buat kajian, nak buat apa pun boleh, beli apa-apa nak. Boleh pergi mana-mana nak. Sedangkan kita tak boleh buat lagu tu. Jadi cara lagu mana nak suruh kita ni boleh? Kita kena kaya seperti dia tu lah. Kerajaan kita, negara kita, pemerintah kita maknanya kena seperti dia tu. Mana mengambil berat tentang rakyat, beri kemudahan kepada rakyat, untuk memajukan. Barulah jadi lagu tu. Nabi SAW buat contoh orang Rom dan Farsi. Maknanya tidak kata orang kafir ni kita tak boleh ambil contoh langsung. Tak. Dari segi tadi, cuba itu satu contoh. Ya saya kata tak apa tu sebab apa? Dari segi saya, cuba tengok dia. Kita pun seperti tu juga. Yang kita tak boleh yang jadi lemah dulu sebab apa? Sebab kita tak cukup makan. Itu kesimpulannya. Lepas tu orang tanya tentang azal. Azal ni kita sudah bincang dah baru ni. Nabi SAW kata itu penanaman anak secara sulit. Sebab tanam anak secara sulit. Jadi tanam lagu mana ni? Tanam anak perempuan hak biasa dilakukan oleh orang Arab tu yang sudah lahir. Apa makna hak ni diserupakan dengan hak tu? Jawabnya dari segi ada pun, lepas pada tu tak ada, kita boleh ambil manfaat apa? Dah mati dah. Hak ni pun sepatutnya kita dapat anak, kita tak dapat anak. Sebab apa? Sebab kita melakukan azab. Jadi dari segi akibat tu sama. Dari segi akibat tu sama. Walaupun perbuatan zahir tu tidak sama. Kita tidak kambuh hak ni. Tetapi dengan cara kita letak di luar, kita tidak letak di tempat yang sepatutnya, maka anak tu tidak jadi. Anak tu tak jadi. Serupa dengan orang yang bunuh anak dia, maka dia tidak dapat manfaat daripada anak dia. Begitu, serupa tu. Tetapi baru ni kita sudah sebut dah khilaf. Dari segi bolehkah melakukan begitu atau tidak boleh, itu khilaf. Walau bagaimanapun boleh dikatakan semua sependapat. Sekiranya ada masalah, maka boleh boleh melakukan azal itu. Lebih daripada azal pun boleh, gugur pun boleh, sekiranya perlulah, sekiranya perlu.
Lepas tu hak lain-lain ni lebih kurang tu lah.